Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada minggu ni, dan minggu ni insya-Allah kita masuk bab yang terakhir daripada kitab ni. Jadi bab yang dipanggil kesimpulan daripada buku ni, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Insya-Allah kita habis tak habis tu tak tahu, tak habis kita sambung minggu depan lah. Tapi lepas habis buku ni kita akan sambung saya dah tunjuk minggu lepas, syarah kitab tauhid tulisan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala insya-Allah. Dan baik, kali terakhir kita bertemu di Masjid Kampung Sentua minggu lepas, kita membincangkan penutup bagi bab cara untuk membasmi bid'ah, iaitu yang mana kata pengarang muka surat 494 tu, dia kata mengasingkan serta memulaukan pembuat bid'ah. Dan disebutkan pembuat bid'ah dalam ni yang riwayat-riwayat daripada salaf yang kita dah bawakan, dia lebih kepada bid'ah dalam akidah. Perbincangan kita ni pun adalah akidah. Tajuk buku ni pun manhaj akidah, bukan manhaj fiqh, manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bila dibincangkan berkenaan akidah, berkenaan bid'ah dalam ni, bid'ahnya lebih pada bid'ah dalam akidah. Dibawakan riwayat-riwayat daripada Ayub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala, daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Muhammad bin Sirin, daripada Sufyan As-Sauri dan sebagainya. Orang-orang yang mereka pulaukan itu adalah bid'ah dalam akidah, seperti puak Murji'ah, puak Qadariyah, puak Khawarij dan sebagainya. Wallahu alam. Kemudian lepas kita dah habis dalam bab tu, kita sambung hari ini, ni bab terakhir insya-Allah. Muka surat 498 tu dah hujung sangat dah. Iaitu kata pengarang kesimpulan amal ma'ruf dan juga nahi mungkar. Yang mana yang ni saya ingat lebih kepada dalam bahasa Melayu, sebenarnya amar ma'ruf bukan amal ma'ruf. Amar ma'ruf maknanya apa dia? Wa'mur bil ma'ruf, suruhlah ke arah kebaikan. Wan nahyi 'anil munkar, dan cegah, wanhau 'anil munkar, dan cegahlah daripada kemungkaran. Yang mana Syekh Utsaimin, kita punya pensyarah buku yang berikutnya, dia ada sebutkan bahawasanya dalam isu amar ma'ruf nahi munkar ada satu lagi isu yang mendahului amar ma'ruf nahi munkar, iaitu yad'u ilal khair, mengajak ke arah kebaikan. Disebabkan dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut 3 perkara. Apa ni? Wal takum minkum ummatai yad'una ilal khair. Itu yang pertama dulu. Hendaklah terbina, hendaklah ada di kalangan kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang pertamanya mengajak ke arah kebaikan. Dan kita dah tengok di dalam isu bagaimana pembasmian bid'ah disebutkan dalam ni, yang pertama sekali adalah mengajak ke arah kebaikan dulu, cegah tu kemudian. Mula-mula kita kata mengajak ke arah kebaikan dulu, kemudian baru amar ma'ruf. Apa dia punya perbezaan dia? Kita kata mengajak ke arah kebaikan ni adalah kita dakwah, kita sebut. Dan kita sebagai masyarakat awam ni, ini yang kita boleh buat, iaitu mengajak ke arah kebaikan. Adapun amar ma'ruf ni, bila kita kata amar, apa maksud amar? Saya ingat siapa yang belajar bahasa Arab tu, dia ada fi'il amar, kan? Fi'il amar tu apa? Fi'il suruhan. Jadi bila kita sebut amar ma'ruf, maknanya bukan lagi mengajak ke arah kebaikan, tetapi menyuruh, mengarahkan ke arah kebaikan. Jadi bila disebutkan dalam bab mengarah kepada kebaikan, hendaklah tidak boleh tidak dilakukan. Kalau kita lakukan ke atas orang yang kita ada kuasa ke atasnya, seperti contoh keluarga kita, seperti contoh isteri kita, sebagai contoh anak kita, orang-orang yang kita boleh arahkan. Kalau nampak dia tak solat lagi, masuk rumah sekarang, solat sekarang, boleh kita ada kuasa tak untuk arahkan tu? Dia kata alah sat lagi, kita tetap sekarang, boleh tak? Boleh. Tapi kalau orang kita berkawan kat masjid buat macam tu, tak boleh, bukan bawa kekuasaan kita. Jadi kita kata untuk setiap kita masing-masing ada kita punya pegang tanggungjawab, yang mana kita ni disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyuruh mereka buat baik, bukan sengaja mengajak berbuat baik. Kalau mengajak berbuat baik ni adalah kepada awam, pada sahabat-sahabat dan sebagainya, itu lebih kepada teguran, itu lebih kepada ajakan sama-sama berbuat baik. Saya tertarik pada kata-kata Dr. Zul, Mufti Wilayah. Dia kata dakwah ni adalah mengajak. Ini maksud dia, yad'u ilal khair, mengajak ke arah kebaikan.
Tetapi untuk orang yang kita ada kuasa ke atasnya, iaitu keluarga kita, dia perlu mengajak ke arah kebaikan, dan Allah suruh kita untuk perintah ke arah kebaikan. Sebab tu kita kata kalau dalam perbincangan Islam, pemerintah ulil amri, nampak perkataan dia, ulil amri. Apa maksud ulil amri? Uli yang mempunyai, al-amri yang mempunyai kekuasaan. Dia boleh perintah, dia boleh sebut dekat rakyat dia, saya nak umpamanya kesekalian rakyat saya ni menjauhi perbuatan khurafat. Kalau saya jumpa tempat khurafat, demi Allah saya akan ratakan. Dia boleh sebut macam tu? Boleh. Sebab dia ulul amri. Apa maksud ulul amri? Orang yang mempunyai kekuasaan. Dia diberikan kekuasaan, dia ada hak untuk berbuat sedemikian. Okey? Jadi itu perbezaan mengajak ke arah kebaikan dan juga menyuruh ke arah ma'ruf, menyuruh ke arah kebaikan. Dan yang ketiga kita kata nahi mungkar, iaitu mencegah daripada kemungkaran. Jadi ini perkara ni satu perbincangan yang sangat penting, amar ma'ruf nahi mungkar ni. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar ataupun dakwah ni bergantung kepada siapa yang kita dakwahkan. Kalau kita kata orang yang di bawah tanggungjawab kita, kalau untuk kita sebagai orang awam ni, tanggungjawab kita anak isteri kita lah, keluarga kita lah, anak menantu, cucu dan sebagainya. Dan kalau pemerintah, besar lagi lah tanggungjawab lah. Kita ni rakyat pun termasuk bawah dia punya tanggungjawab juga. Sebab tu kita kata perkara ni akan bakal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perkara kecil, Allah akan soal bab ni. Okey, wallahu alam. Baik. Kata pengarang, dia kata pada keseluruhannya, segala cara perbuatan membasmi bid'ah adalah merupakan bahagian utama dalam usaha amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang bermaksud kamu adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Kamu ni siapa? Siapa kamu ni? Para sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Ada yang kata ayat ni dia maksud seluruh umat Islam, Ustaz. Ada yang kata ayat ni maksudnya adalah kepada para sahabat. Saya lebih setuju dengan pandangan para sahabat. Sebab dia sebut kuntum. Kuntum ni maksudnya bila ayat ini diturunkan, kuntum maksudnya kamu yang berada di depan Nabi SAW, sahabat radhiyallahu anhum. Jadi disebut di sini, siapa dia sebaik-baik umat? Sahabat radhiyallahu anhum. Beberapa pagi tadi saya bincang dengan keluarga saya daripada kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata kalau kita ni, kalau kamu nak mengambil satu contoh ikutan dalam hidup kita ni, kita nak tengok mesti ada orang yang kita kagum, dia punya ilmu, dia punya peribadi, dia punya akhlak, dia punya perlakuan, dia punya ibadah. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu nak ikut, nak ada satu contoh ikutan, ambillah para sahabat Nabi SAW. Sebab yang pertama, mereka ni memang diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu satu. Dan yang keduanya kata Ibnu Mas'ud, sebab mereka ni dah meninggal dunia. Dan bila orang yang dah meninggal dunia ni, apa maksudnya? Dia dah terselamat daripada fitnah. Maksudnya dalam kehidupan dia, yang mana kalau orang masih hidup, kalau kita ikut dia, kagum sangat pada dia, barangkali ada tak kemungkinan dia berubah? Ialah memanglah kita nak dia baik sampai dia mati, kita berdoa macam tu, betul tak? Tapi ada tak kemungkinan dalam ikutan dia, kita kepada dia, yang mana dia masih hidup, di dalam itu dia berubah. Kadang-kadang jadi orang macam kita tak kenal, kita kata kan? Kata dulu lain sangat, sekarang lain sangat. Yang ni maksud Ibnu Mas'ud, orang yang dah meninggal dunia, dia dah selamat daripada fitnah ni. Dia dah melakukan amal soleh, dia dah menunjukkan diri dia orang yang baik, dan dia dah meninggal dunia, habis kita. Ada tak kemungkinan dia berubah? Tak ada, dia dah meninggal dunia walaupun. Itu maksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Okey, jadi kita kata bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat ni, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maksud dia apa? Kamu para sahabat radhiyallahu anhum, kamu adalah sebaik-baik ummah yang diutuskan untuk manusia. Dan perkara ni disokong oleh hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku. Maksudnya siapa? Dia dan sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Baik. Kemudian kita kata, habis tu Ustaz, kalau ayat ni turun untuk sahabat, buat apa kita yang baca? Bagaimana soalannya? Kalau ayat ni untuk sahabat, buat apa kita nak baca? Jawapannya adalah, ada tak kita ni umat yang datang akhir zaman ni, kita ada tak peluang untuk nak join kebaikan para sahabat dulu? Itu soalannya. Kita ada tak peluang untuk nak jadi sama baik dengan mereka? Itu maksudnya. Kita ada tak peluang nak masuk syurga sama-sama dengan mereka? Ada peluang ke tak ada peluang? Kalau kita kata kita ni dah lahir kemudian memang babai peluang, tak ada peluang. Okey? Kalau kita nak jadi macam mereka, nak baik macam mereka, nak diterima oleh Allah macam mereka, nak masuk syurga macam mereka, Allah letakkan syarat dia di sini.
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa sahabat tu jadi generasi yang terbaik? Sebab kamu menyuruh ke arah kebaikan dan kamu melarang daripada kemungkaran. Satu hadis daripada Sahihul Al-Imam Al-Bukhari, saya ceritakan bahawasanya sahabat radhiyallahu anhum ni berjihad di jalan Allah, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menentang tangkap tawanan ni bawa balik ke negara Madinah, bawa balik ke Mekah, hidup bersama mereka sehingga tawanan-tawanan Islam ni memang masuk Islam lah ke kita tu. Maksudnya dia punya dakwah tu bukan sekadar ajak macam tu. Ada juga negara-negara, kita kata pembesaran wilayah Islam, yang mana orang ni ditangkap kemudian masuk Islam atas kerelaan sendiri. Bila Nabi SAW tengok sedemikian, kata baginda SAW, kamu ni umat yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berbelah kasihan pada kamu. Sebab apa? Kamu heret manusia dengan rantai untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud heret dengan rantai? Diserangnya negara, ditangkap tu bukan tangkap untuk jadi hamba, dipermainkan dan sebagainya, tak. Tapi untuk dakwah orang tu masuk Islam. Ini sahabat sehingga ke tahap tu dia menyuruh ke arah kebaikan tu. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu adalah sebaik-baik umat yang diutuskan bagi manusia. Ni jangan salah faham, bukan saya kata lepas ni serang Siam. Bukan, jangan. Ada banyak isu tu nak menceritakan kesungguhan sahabat radhiyallahu anhum sampai ke tahap tu mereka ni. Dan kalau kita nak sertai mereka, nak jadi sama baik macam tu, syarat dia Allah bagi boleh, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perlu menyuruh ke arah kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran. Baik. Maka difahamkan daripada ayat ini bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberi penghormatan yang tinggi terhadap mereka disebabkan usaha amar ma'ruf dan nahi mungkar yang mereka kerjakan. Sebaliknya tiadalah kemuliaan bagi umat ini sekiranya ia meninggalkan usaha-usaha tersebut. Kalau kita tinggalkan dakwah pada orang bukan, dakwah ni kepada siapa? Dakwah ni umumnya kepada dua. Yang pertama, dakwah ni dilakukan kepada orang bukan Islam untuk tarik mereka masuk Islam. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar ni dilakukan kepada orang bukan Islam dengan tujuan untuk tarik mereka masuk Islam. Kita disuruh bawa perkara ni. Okey. Jadi kita kata kalau kita tinggalkan perkara ni, tak apalah, dia tak mau masuk Islam, kita pun jangan sentuh lah, set lagi kan tersentuh. Orang kata apa, buat sedih dia pula. Jangan macam tu. Okey, tanggungjawab kita memang menyampaikan, dan sampaikan dia tak mau masuk, okey tak apalah, itu masalah dia lah. Tetapi kita kata jangan ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ni. Hadis Nabi SAW menyebut bahawasanya kelaknatan Allah yang pertama kepada Bani Israel adalah kerana mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita jangan buat perkara yang sama. Okey, kena ada amar ma'ruf dan nahi mungkar tu. Sebab tu dikata sebaliknya tiadalah kemuliaan bagi umat ini sekiranya meninggalkan usaha tersebut. Orang kafir terus dibiarkan kafir. Yang pertama tadi dakwah kita kata kepada orang bukan Islam supaya masuk Islam. Yang kedua, dakwah juga dilakukan kepada orang Islam supaya mereka menjadi orang Islam yang lebih baik. Maka berdakwah juga. Okey, jadi ini tujuan dakwah, tak boleh kita tinggalkan perkara ni. Juga difahamkan dari perkataan dikeluarkan dari manusia bahawa usaha amar ma'ruf dan nahi mungkar memerlukan pergaulan dengan masyarakat dan tidak mengasingkan diri, tinggal hidup berseorangan ataupun berasingan. Sebab tu kita kata di dalam pandangan, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak menerima konsep mengasingkan diri, tak terima. Saya ingat sebahagian kesufian melampau dalam bab ni sehingga kan mereka menekankan kalau kita ni nak bersih diri memang kena beruzlah. Dia punya istilah dia kan. Beruzlah ni memang ada. Kalau dalam perbincangan ulama salaf pun beruzlah ni ada dia punya ketika perlu. Ketika mana fitnah terlalu banyak dan kita pun dah tak larat dah nak menghadapi perkara tu. Yang tu digalakkan beruzlah. Tapi dalam situasi kita sekarang, dalam masyarakat kita, negara kita, ada keperluan tak untuk beruzlah? Kalau tanya saya, tak ada lah sampai teruk tak ratu kita tu kan. Jadi kita kata amar ma'ruf ni masih lagi perlu dilakukan. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari, tuhriman naru min arba'ah, diharamkan neraka daripada 4 jenis orang. Saya tak sempat nak sebut 4-4, tapi salah satunya kata Nabi SAW, wa qaribun ilan nas, iaitu orang yang hampir kepada manusia kebanyakan. Anak Al-Yaham Syekh Al-Albani, nama dia Abdullah Al-Albani, dia ditanya berkenaan hadis ni, dia kata sahih tak hadis ni? Dia kata na'am sahih, hadis ni sahih. Apa maksud hadis ni wa qaribun ilan nas? Diharamkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala
manusia yang hampir kepada manusia kebanyakan, manusia yang qarib. Manusia yang qarib ni dalam bahasa Melayu dah ada dah, rakan karib gitu kan. Manusia yang hampir kepada manusia kebanyakan, orang yang hampir pada masyarakat kebanyakan, diharamkan dia daripada neraka. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni adalah dia kata, kalau kita nak melakukan amal makruf nahi mungkar, kita tak boleh asingkan diri. Kita kena masuk celah masyarakat tu, berdakwah dengan baik dengan masyarakat tu. Sebab tu di antara cara kita kata seni berdakwah ni, kalau kita nampak tempat yang perlu disampaikan dakwah, bukannya kita masuk hari pertama, jam pertama, kuliah pertama, kita tiba cukup-cukup benda kita tak berhati. Bukan tu cara dia. Ada orang yang buat cara ni, kita kata hari pertama masuk, tiba dah cukup-cukup. Minggu depan bye-bye ustaz, kami minta maaf, malam ni kami ada mesyuarat. Minggu depan mesyuarat lagi, minggu lepas tu mesyuarat lagi. Tak ada, habis dah kuliah. Tak pagi-pagi dah kan. Hari pertama pergi dah tiba cukup-cukup. Memanglah hari pertama tu lepas geram tu boleh, tapi lepas tu habis lah. Orang tak dengar dah. Ini maksudnya adalah kita hidup bersama manusia, kata Nabi, wa qaribun ilan nas, dan kamu hampir dengan masyarakat kebanyakan. Maksudnya kita hampir, kita santuni, kita bagi serasi dulu, cerita benda-benda yang lebih penting dulu, cerita benda-benda yang besar dulu. Satu perkara lah tuan-tuan dan puan-puan, masalah dalam bab pembasmian bid'ah ni. Dalam bid'ah akidah, insya-Allah saya tengok kita tak banyak masalah sangatlah. Tetapi dalam bab bid'ah fiqh ni, ataupun pelakon-pelakon fiqh, ataupun khilaf di dalam bab-bab fiqh ni, saya ingat dari segi kesantunan kita ni rasanya macam tak cukup lagi kot rasa juga. Sebab bila kita nak berdakwah, kita nampak golongan yang kita gelar sebagai ahlu bid'ah ini, kita nampak sebagai musuh. Pandangan peribadi saya tu kesilapan pertama kita. Kita pandang sebagai musuh. Bila kita pandang sebagai musuh, dia mula keluar perasaan tak suka. Tak suka kat orang. Nak bidak nak berdakwah macam mana? Dia tak boleh macam tu. Kita perlu santuni dulu, perlu rapat dulu, perlu serasi dulu, perlu berikan masa. Tak boleh untuk kita nak berdakwah, kita kata saya nak pergi berdakwah dekat qaryah sekian, dekat masjid sekian, saya target 3 kali pergi semua berubah. Itu berangan je lah. Manusia ni kita kata dia ada latar belakang dia tersendiri, dia ada cara pemikiran dia tersendiri, dia ada kisah hidup dia yang tersendiri. Kita nak bawa berkenaan perkara yang dia dah biasa buat 20-30 tahun lepas dah pun. Daripada kecil lagi mak ayah dia ajar sedemikian, tiba-tiba kita nak datang satu hari kita kata ini semua bid'ah, Tuhan tak terima. Pada saya dia tak jadi dakwah antara tu. Jadi kita kena santuni dulu, cerita benda-benda yang penting dulu, cerita berkenaan tauhid dulu, cerita berkenaan keimanan pada Nabi SAW dulu. Banyak perlu perkara yang kita perlu sentuh dulu. Ini maksud Nabi wa qaribun ilan nas. Kita kata nak buat benda macam ni memerlukan masa, dan terus terang cakap memang tak mudah, memang tak senang. Okey, kenapa tak senang Ustaz? Sebab nak masuk syurga memanglah tak senang. Nabi SAW dah sebut diharamkan neraka orang yang hampir pada masyarakat kebanyakan. Menunjukkan perkara tu senang ke susah? Perkara tu susah. Perkara-perkara yang menuju ke syurga ni bukan perkara senang. Kalau tidak, tak ada lah kata Nabi SAW, neraka dipagarkan dengan perkara yang nafsu kamu suka. Ikut saja. Nafsu suka pada ni sekian-sekian, ikut saja, lah masuk mana? Masuk neraka. Syurga dipagari dengan perkara-perkara yang nafsu kamu tak suka. Banyakkan bersedekah, banyakkan amal soleh, ambil peduli berkenaan anak yatim dan sebagainya. Senang ke susah? Susah. Memang macam itulah hakikat dia. Okey, jadi ini kita kata dakwah disebutkan penafsiran ayat ni dikeluarkan daripada manusia, maksudnya apa? Tidak mengasingkan diri, tak hidup berseorangan. Itu satu. Kemudian yang kedua, begitu juga saya tengok dia ada perbezaan di antara pendakwah yang dia masuk dalam masyarakat, dengar masalah masyarakat, kemudian cuba selesaikan. Ada berbeza dengan pendakwah yang cuma duduk dekat meja dia, tulis teori macam-macam tanpa dia tahu masalah masyarakat dia. Berbeza, tak sama. Pendakwah yang pergi santuni masyarakat sehingga dia kenal orang tu, seolah-olah kenal, memang dah berkawan lama lah kita kata. Boleh makan sekali, boleh bergelak sekali, dengar masalah mereka, dia nampak kenapa tempat ni masalah ni jadi macam tu. Berbanding orang yang duduk barangkali kat kursi dekat meja dia, saya nampak masalah macam ni, letak hukum macam tu. Macam tu tak jadi dakwah tuan-tuan. Tak jadi. Sebab dia tak faham, dia tak ambil peduli pun apa masalah. Sebab tu kena masuk celah-celah. Kita tak faham berkenaan apa masalah orang, apa latar belakang orang, apa penyelesaian dia, apa sebab dia. Kita tak tahu macam ni, kita rangkumkan secara sekaligus, alamatnya gagal lah dakwah.
Jadi kita kata memang sebab tu kalau pendakwah ni dia ada gelaran pendakwah. Macam doktor kita kata, macam apa, jurutera. Ini kerja apa? Dia pendakwah. Sebab career dia memang masuk celah-celah orang. Tu kerja dia dah. Dia kena masuk, dia kena dengar, dia kena santuni, dia kena rapat dulu, baru dia boleh tegur. Dia kata dah memang itu career dia. Kita kata kan? Sama dengan career-career lain. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian disebut kat sini, dia kata syarat-syarat mengerjakan usaha-usaha amal ma'ruf dan nahi mungkar adalah seperti berikut. Ni syarat dia, ada lebih kurang 5 saja syarat dia. Yang pertama adalah Islam, kerana tujuan mengajak dan mencegah adalah untuk menjayakan agama Islam. Sebab tu kalau ada yang sebut hifzuddin tu maknanya menjaga semua agama. Allah Syekh, salah benar kata. Tersasar sangatlah. Sebab apa? Syarat pertama amal ma'ruf nahi mungkar adalah kerana Islam. Yang disebutkan Nabi SAW, hadis yang saya sebut tadi, Allah berbelas kasihan pada kamu. Sebab apa? Sebab mereka ajak orang masuk Islam sampai tara tu. Bukan kata pergi-pergi, kamu tak masuk Islam pun tak apa. Tak boleh macam tu. Perkara tujuan utama amal ma'ruf nahi mungkar adalah kerana Islam. Kenapa kita kata penting sangat bawa orang masuk Islam ni? Kata Ustaz, kita ni negara majmuk, kita tak boleh nak ajak orang masuk Islam. Tuan-tuan, negara Islam Madinah pun negara majmuk juga. Macam-macam orang campur, kita tak. Apa pentingnya kita ajak orang masuk Islam ni? Apa pentingnya kita ajak orang beramal soleh? Disebabkan kita nampak ataupun tak nampak, hubung kait di antara kerahmatan dan juga azab Allah Subhanahu Wa Taala adalah bergantung kepada peratusan berapa banyak amal soleh dalam masyarakat tersebut. Kalau dalam satu masyarakat itu kita kata ada orang yang soleh, ada orang yang baik, tetapi peratusan kejahatan maksiatnya lebih banyak daripada orang yang soleh, maka Allah akan timpakan azab juga. Dia tak kira. Bila azab tu bukannya ada rasul yang boleh bawa kita naik sampan kalau jadi banjir semua. Macam Nabi Nuh AS, tak ada dah. Bila turun azab Allah tu dia sapu semua, dia tak kira. Itu yang satu hadis masyhur. Selalu saya sebutkan hadis daripada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Bahawasanya Nabi SAW masuk ke rumah dia satu hari dengan keadaan yang muka dia tergesa-gesa. Kata Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, dia kata, "Celakalah kaum Arab. Mereka masih berbantah-bantah nak masuk Islam ke tak nak? Nak masuk Islam ke tak nak? Mereka masih berbantah-bantah buang masa, sedangkan tembok Ya'juj dan Ma'juj telah pun dikorek sebesar ni," kata Nabi SAW. Maka kemudian Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha tanya pada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, apakah azab Allah akan ditimpakan kepada kita semua, sedangkan kita ni," maksud Zainab, dia, sahabat dan sebagainya, orang-orang yang beramal soleh, orang yang banyak buat kebaikan. Kata Zainab, kita ada lagi di kalangan tengah-tengah ni, apakah azab Allah boleh datang juga? Nampak tak apa maksud dia tu? Maknanya orang baik ada lagi. Senang cerita macam tu. Orang baik ada lagi. Kata Nabi SAW, ya, jikalau kejahatan itu telah mengatasi kebaikan. Maksudnya apa? Kekufuran itu, maksiat itu lebih banyak daripada kebaikan. Maka kalau orang yang bukan Islam ataupun orang yang Islam yang bermaksiat, kita biarkan. Kita kata itu dosa peribadi, jangan sentuh. Kita kata itu hak dia nak pegang agama apa, kita biarkan. Dan kita tengok agama-agama selain Islam ni, bukan semua agama yang bersifat ikut aku nak buat apa, dia bukan macam tu. Kalau agama Kristian, dia adalah agama misioneri. Apa maksud agama misioneri? Agama yang dituntut untuk sampaikan agama daripada orang lain. Dan mereka memang dapat bajet. Ini bukan konspirasi teori ke apa, bukan tuan-tuan. Ini memang betul. Mereka dapat bajet daripada Vatican City dan sebagainya. Dia keluarkan bajet yang besar. Kata, okey, tahun ni berapa orang yang kamu nak bawa masuk dalam Kristian? Kata, saya nak pergi dekat Celah Pahang sana, ataupun saya nak pergi kat hutan Celah Terengganu sana. Orang-orang asli dalam tu, yang tak ada agama lagi, semua saya nak tarik masuk Kristian. Berapa bajet kamu perlukan? Saya perlu 1 juta ringgit umpamanya. Khalas, dapat. Ini agama Kristian. Kita tak boleh kata kalau kita ni orang Islam kekal Islam, orang bukan Islam kita tak sampaikan dakwah, tak apalah, relax, tak jadi apa-apa. Jangan macam tu. Ada agama yang memang dituntut untuk menyampaikan agama dia. Kalau kita duduk diam tak buat apa-apa dan agama lain mengembangkan agama dia, apa jadi? Apa cerita dia sedemikian? Sebab tu kena faham batasan hak untuk beragama ni sampai mana. Adakah dalam kita kata dia nak pegang agama apa pun, kita jangan sentuh lah, ikut suka dia nak. Tak boleh lah macam tu. Tak adalah konsep amal ma'ruf nahi mungkarnya.
Kerana yang pertamanya kes amar ma'ruf nahi munkar ni adalah untuk menjayakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak menjayakan agama Allah? Sebab kita kata macam disebutkan oleh baginda Nabi SAW, bila kemaksiatan itu mengatasi kebaikan, masa tu azab Allah sampai. Dan bila azab Allah sampai, dia tak kira siapa, dia sapu habis semua. Demikian juga kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam lafaz yang lain. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia kata mukallaf. Yang maksudnya ini adalah syarat wajib. Mukallaf ni maksudnya orang yang, orang kata apa, dah sampai umur dia lah. Mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan dengan agama. Ini adalah syarat wajib, tetapi adalah sah bagi orang yang tidak mukallaf mengerjakannya, walaupun ia tidak wajib mengerjakannya. Maksudnya kalau kanak-kanak yang dah berakal tapi belum baligh lagi, tak sampai umur bulughh dia lagi, kalau dia berdakwah sah ke tak sah? Sah. Cuma saja disebabkan umur dia masih kecil, dia tak wajib berbuat sedemikian. Tapi untuk orang besar, dia kata orang yang mukallaf. Apa dia maksud mukallaf? Orang yang berakal, orang yang dah baligh. Maka orang-orang macam ni wajib memeluk Islam, dan orang yang wajib memeluk Islam adalah orang yang wajib menyampaikan dakwah Islam. Itu maksud dia. Kena sampai. Okey, boleh tak kita kata dakwah ni kita kata adalah fardu kifayah, paling kurang kita kata adalah fardu kifayah, iaitu dalam satu umat tu mesti ada orang yang berdakwah, tak boleh tak ada terus. Okey, wallahu taala alam. Yang ketiga dia kata orang yang mengerjakan sama ada amar ma'ruf ataupun nahi mungkar mestilah mempunyai ilmu yang betul dan mencukupi terhadap kemakrufan yang diajaknya dan kemungkaran yang ditegahnya. Ini adalah syarat sah amalan ini demi untuk menjamin kesahihan apa yang dikerjakan dan tidak tersalah perbuatannya. Tetapi kewajipan mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak gugur disebabkan kekurangan ilmu terhadapnya, maka wajib mempelajarinya serta melaksanakannya. Kemah dia tulis. Apa maksudnya? Dia kata amar ma'ruf nahi mungkar ni wajib, dia kata. Dan orang yang nak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia wajib tahu apa yang dia nak sampaikan. Jadi soalan dia timbul, Ustaz, kalau orang tu tak tahu apa yang dia nak sampaikan, jawabnya bukannya dia tak payah amar ma'ruf nahi mungkar, jawabnya dia kena belajar sampai pagi boleh juga. Itu maksud dia. Itu yang dimaksudkan dengan ketiadaan ilmu tidak menggugurkan kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kena juga. Okey, macam mana nak buat? Kena belajar lah, kita tahu. Kena belajar, kena cari ilmu, cari guru, cari buku. Zaman sekarang pula YouTube kan. Ni malam ni alhamdulillah sampai 2 kamera main kita. Ada kita tahu. Dia cari banyak ilmu ni kita boleh cari. Baik, yang keempat dia kata mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya. Ini adalah syarat wajib mengerjakannya. Syarat ini adalah berkenaan kewajipan mengingkari dengan tangan dan lisan, kerana pengingkaran di dalam hati adalah mudah bagi setiap insan. Maknanya kan daripada hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkara fayughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran terjadi di depannya, maka hendaklah dia mengubah dengan tangan dia. Dia kata barang siapa tak mampu, hendaklah mengubah dengan lidahnya. Barang siapa tak mampu juga, maka hendaklah mengubah dengan hatinya. Apa maksud mengubah dengan tangan? Yang ni termasuk di awal kuliah yang saya sebut tadi, amar ma'ruf. Anak kita nampak tak solat lagi, pergi masuk sekarang solat, tak ikut juga. Pergi masuk sekarang solat, tak ikut juga. Sampai umur 10 tahun apa dia? Piak lah tangan tu. Memang tangan sungguh tu kan. Piak lah. Ataupun pergi suruh pergi solat, kita kata dah solat belum? Kata dah. Ambil wuduk dah? Dah. Pegang kepala, rambut tak basah, muka tak basah, bohong. Piak lah. Boleh tak? Boleh. Okey, tapi piak tu, itu ada fatwa kita, bukanlah piak yang orang kata memalukan dan sebagainya. Piak untuk bagi sedap kan. Jadi kita kata itu ada kemampuan sedemikian. Orang yang ada kemampuan untuk mengubah dengan tangannya ataupun lisannya, maksudnya kita kata kebolehannya boleh bercakap, dia kena ada kemampuan untuk mengerjakannya. Kalau dia mampu dan dia kata saya ni kot lah boleh, tapi malas aku nak keluar, dia berdosa. Kalau orang tu tak mampu, sebab ialah dari segi nak mengubah dengan tangan dan juga lisan, dia bukan semua orang mampu, kita kan. Ada orang barangkali percakapannya tidak berapa boleh nak menyampaikan mesej dan sebagainya, yang tu tak ada masalah lah. Jadi yang dikata bagi yang mampu itu wajib melaksanakannya. Wallahu alam. Yang kelima dia kata, di dalam mencegah perbuatan mungkar disyaratkan supaya usaha ini tidak menyebabkan timbulnya kemungkaran lain yang lebih besar ataupun lebih teruk daripada yang ditegah pada asalnya. Bahkan jika berlaku perkara begini, maka diharamkan mencegah kemungkaran tersebut. Boleh faham maksud dia? Iaitu kalau kita ni nak jalankan amar ma'ruf nahi mungkar pun, dia kata tengok juga keadaan.
Kalau keadaan tu kita buat dia punya mudarat dia lebih besar daripada manfaat, maka dia kata dia kata diharamkan mencegah kemungkaran tersebut. Sebagai contoh yang diberikan oleh ulama, Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, saya pernah bawa dulu kisah ni. Dia pernah lalu dekat satu kawasan di hujung kampung. Dia lalu kawasan kampung tu, dia lalu kat kawasan hujung kampung tu, hujung dekat daripada kawasan pekan utama, dekat hujung kampung tu ada satu pondok, tempat sebahagian daripada anak muda kat situ duk minum arak kat situ. Minum arak dengan mabuk-mabuk. Ingatnya kalau zaman sekarang macam pub ke apa macam tu lah kita kata kan. Dia datang, dia lalu kat situ, dia tengok, kemudian dia terus berlalu. Anak murid dia tanya, Imam Ibn Taymiyah, seorang yang sangat alim besar nama dia. Kata, ya Imam, kata, kenapa tak tegur orang tadi minum arak? Sah-sah tak boleh kot. Dia kata, saya kenal orang-orang ni, dia kata. Orang-orang yang duduk kat ujung duk minum arak tu, saya kenal mereka. Mereka ni pernah dah dicegah minum arak, kata. Dia cegah minum arak, dia mai dia punya rasa gian dah. Bila dia mai dia rasa gian, dia rasa gian tu, apa yang dia buat? Dia pergi ceroboh habis rumah orang. Dia cari rumah mana ada arak, dia pecah rumah ni, pecah rumah tu, orang tengah tidur dia pecah masuk dan sebagainya. Maka mudarat dia lebih besar daripada manfaat dia. Okey, bukan saya kata jumpa orang minum arak jangan tegur. Tak, ni menunjukkan Ibn Taymiyah dia faham keadaan wakil masyarakat masa tu. Okey, jadi di sini dimaksudkan kalau kita ni nak amal ma'ruf nahi munkar, betul, perkara bid'ah perlu ditegur. Saya setuju. Perkara yang tidak menepati sunnah Nabi SAW perlu ditegur. Saya setuju semua tu. Tetapi kita kata dalam kita nak tegur pun, kita tengok dulu keadaan. Kita tengok macam mana kita nak tegur tu. Daripada ikut sudut mana kita nak tegur tu, macam mana kita nak tegur tu. Dan wallahu alam, dalam pengalaman saya, teguran yang paling baik adalah apabila datangnya soalan. Yang tu paling bagus. Sebab bila kita ni mengajar tentang, kita mengajar sampai satu tahap orang dia mula mempertikaikan amalan dia sendiri. Yang tu bagus. Dia mula rasa, ustaz ni kata ikut sunnah. Saya duk buat ni ikut sunnah ke tak? Dia sendiri mula tertanya tu. Bila dia mula tertanya tu, dia dah bersedia, dia akan tanya pada kita, ustaz, yang ni saya memanglah saya akui dah buat lama, tapi betul ke benda ni tak ikut sunnah Nabi? Masa tu paling elok kita beritahu. Kata betul lah benda ni tak ikut sunnah Nabi. Satu. Lepas tu beritahu kalau benda tu yang tak boleh, apa yang boleh. Tu pun satu masalah agak saya tengok. Okey? Beritahu apa yang boleh. Ada orang yang datang bertanyakan soalan. Dia kata, ustaz, betul ke kalau saya baca zikir sekian-sekian, saya baca selawat sekian-sekian, saya baca 1000 kali, maka doa saya secara pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ada orang forward WhatsApp kat dia. Saya kata benda ni tidak ada asalnya daripada Nabi SAW. Kalau nak buat tu kita kata janji bahawasanya doa kita didengar oleh Allah. Janji tu yang boleh beri janji tu seorang saja. Siapa dah? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia saja boleh bagi. Dan manusia pula yang cerita kat kita benda tu ada pahala, ada janji untuk dijawab doa, yang boleh beritahu kita pun seorang saja. Siapa dah? Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh teka. Saya tak boleh duduk kat depan ni mata putih itu pasal beritahu tuan-tuan saya baru dapat wahyu. Mampus tak boleh, tak betul itu. Okey? Jadi kita kata perkara yang ada janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berunsur janji. Buat macam ni, Allah akan doa kamu. Yang ni saya kata kena ada sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Itu saja cara dia. Okey? Okey. Bila dah jawab macam tu, jangan habis jawapan dekat situ. Sambung lagi. Yang ni, yang kamu WhatsApp, yang kamu forward kat saya ni, yang ni nampaknya tak betul. Tak ada hadis Nabi SAW. Tetapi banyak cara yang Nabi SAW ajarkan untuk doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sahihnya? Di antaranya hadis Imam Muslim, solat tahajud adalah umpama anak panah yang tak pernah lari daripada sasaran dia. Solat tahajud, bangun. Begitu juga hadis Nabi SAW. Barang siapa yang ada hajat, ada perkara nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, carilah suatu masa pada hari Jumaat, yang mana kalau kamu cari waktu tu, doa kamu diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat pada hari Jumaat. Kemudian sahabat tanya bila waktu tu? Kata Nabi SAW pada waktu asar. Sahabat tanya pada Nabi, bukan ke selepas asar tak ada dah solat sunat? Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan solat dan kemudian duduk berzikir di tempat solatnya, Allah akan tuliskan dia sebagai masih dalam keadaan solat. Hadis sahih. Begitu juga hadis berkenaan di antara dua khutbah, betul tak? Begitu juga hadis berkenaan barang siapa yang berdoa di antara dua azan, iaitu di antara azan dan bahasa kita sekarang kita panggil iqamah, dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Barang siapa yang berdoa waktu hujan, ada hadisnya, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dizalimi, doanya tidak ada hijab di antara Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hadis-hadis yang sahih yang ada daripada satu hadis yang satu penyataan yang tak ada asal tadi, kita berikan dia 10 alternatif yang lain. 10 cara untuk doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasalah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat macam ni, orang nak dengar tak? Nak dengar lah. Yang tak mau dengarnya, hang kafir, hang bidah, amalan hang tak terima. Lepas tu habis. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya pun tak nak dengar kena macam tu. Sebab tu kita kata cara berdakwah tu kena tengok kita nak tegur tu macam mana, kita nak sebut tu macam mana. Disebabkan kalau silap caranya, alamatnya tak boleh berdakwah terus kita. Okey, sebab tu kena tengok perkara ni. Terutamanya saya tengok di kalangan orang-orang muda lah, darah tengah apa? Darah tengah menggelegak. Okey, kita kata kan. Oh, dia tiba tu. Ada seorang sahabat saya dulu, dia balik saya cerita kat Usrah, saya tak ingat masa mana. Dia balik daripada Madinah. Bukanlah balik, dia belajar di apa? Universiti Islam Madinah. Bagus dah universiti tu. Tapi cara dia tu tak kena. Dia duduk kat sana. Saya ingat tahun 2 ke tahun 3 dia balik cuti. Yang cuti 3 bulan panjang dia orang kampung, dia dengar dia ni belajar ngaji kat Madinah, bangga. Weh, anak kampung kita belajar kat Madinah, bangga. Panggil dia dekat Pahang. Panggil, dia kata, panggil ustaz dah. Tak habis belajar lagi, ustaz dah kata. Ustaz mari ngajar kat masjid kami maghrib. Dia pun pergi. Kami pun pergi dengar, tengok ni budak Madinah ni sekemas cakap kan. Dia duduk di depan, dia pegang mic. Astagfirullahalazim. Dia kata apa? Tuan-tuan, ni amalan tong sampah mana tuan-tuan ambil? Astagfirullahalazim. Ni amalan mengarut mana ni? Amalan celah kuku pun Tuhan tak terima lah amalan tuan-tuan macam ni. Saya kata ni lah hang cakap kat situ ke apa? Ya sungguh, patut kena ban, tak masuk dia kata. Yang dia cakap tu, barangkali yang dia nak sampaikan tu betul. Dia nak kata amalan, kalau yang bukan ditunjukkan oleh Nabi SAW, barangkali Tuhan tak terima. Yang tu betul, saya setuju tu. Tetapi cara tu, sudut dia cakap dan sebagainya, walaupun mesej dia betul, tidak semestinya cara kita sampaikan betul. Kena faham tu. Jadi ni benda yang kita kata selalunya melalui pengalaman lah. Kita kata manusia belajar daripada situ. Satu, kadang-kadang orang muda ni dia tengah darah menggelegak lagi. Dia ingatkan boleh sekali main tu sebut, memang terima lah. Dia tak boleh macam tu. Wallahu alam. Baik. Kemudian disambung di sini adalah penting dilaksanakan pencegahan kemungkaran menurut tahap-tahap tertentu sesuai dengan tertibnya agar tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar daripadanya. Ada susunannya. Di dalam konteks ini, Dr. Izzat At-Tiyah telah mengubah suaikan darjat tertib amalan nahi mungkar dengan ucapan lidah dan kekuasaan anggota badan dari kitab Ihya Ulumuddin oleh Imamul Ghazali kepada 11 darjat seperti berikut. Okey, ini kita tengok insya-Allah. Yang pertama dia kata, mendapatkan maklumat berkenaan perbuatan kemungkaran tersebut tanpa mengintip ataupun mendengar, melainkan jikalau perlu berbuat demikian. Yang ni kita kata, kalau kita tahu, kita kata ada orang kat sini scan-scan, buat scan-scan, kita pergi dulu, dapatkan maklumat dulu. Jangan pergi-pergi pom bawa keluar machine gun terus. Jangan gitu. Pergi dulu, dengar dulu apa yang orang tu buat dan sebagainya. Allah, berapa banyak maklumat dalam dunia ni yang orang sebut lain, bila kita sendiri pergi tengok lain, betul tak? Sama ada benda betul, benda salah. Saya sendiri pun peribadi kerja di jabatan ni sama juga. Ada orang datang kata, ustaz, orang ni buat gini tak betul. Pergi tengok, okey saja. Ada juga orang ni buat gini pelik. Pergi tengok, okey je. Kata tak ada masalah pun. Jadi dapatkan maklumat dulu. Jangan kita kata kita dengar daripada sebelah pihak, kita tiba cukup-cukup. Jangan macam tu. Ada seorang sahabat saya, dia kata, kalau kita ni manusia, saya ingat pesanan dia. Dia kata kita ni manusia, kita dengar daripada musuh dia, kita akan dengar 1001 keburukan dia. Kita dengar daripada kawan baik dia, kita akan tahu, kita akan dengar 1001 kebaikan dia. Apa yang paling elok? Pi jumpa. Pi tengok. Orang kata tempat ni buat sekian-sekian, pi tengok. Jangan kita tak pi tengok, kita pun tiba. Jangan macam tu. Okey, yang pertama, mendapatkan maklumat. Dia kata tanpa mengintip, melainkan jikalau ada keperluan berbuat sedemikian. Maknanya apa? Ada keperluan, kita kata kalau kemungkaran tu dah dilaporkan, memerlu pada mengintip, ada jugalah dibolehkan. Tetapi ini untuk penguasa lah, bukan kita. Kita mengintip tak selesai apa. Kita kata pergi pada bahagian penyiasatan dan penguasaan Jabatan Agama Islam. Mereka boleh pergi sembang, tanya dan sebagainya. Itu dalam kekuasaan dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua,
memahami serta mengetahui benar-benar akannya untuk memastikan bahawa perbuatannya adalah sebenarnya jahil atau tidak mengetahui akan hukum perbuatannya dilakukannya. Wallahi azim. Walaupun pada hakikatnya pembuat kemungkaran tidak boleh diberikan keuzuran disebabkan kejahilannya, perlu digunakan cara yang lembut dalam peringkat ini. Masya Allah, cantik tulisan dia. Maksudnya apa? Pergi dulu, dapatkan maklumat dan pastikan orang tu kalau dia buat sesuatu, dia sebab jahil ke ataupun sebab dia degil. Dia ada dua, jahil dengan degil. Jahil ni maklumat dia tak sampai, bukannya sebab dia tak mau buat yang betul, tapi disebabkan maklumatnya tak sampai. Demi Tuhan lah tuan-tuan dan puan-puan, pandangan saya 90% paling kurang masyarakat kita disebabkan tak tahu, bukan sebab degil. Walaupun saya tak nafikan ada 10% yang degil, ada orang yang kita jumpa beritahu tak nak, sunnah ke punah ke saya tak kira, saya nak buat juga. Ada orang macam tu. Tapi bukanlah 9 daripada 10, 1 daripada 10 saja. 9 daripada 10 ni disebabkan dia tak tahu. Kita kata banyak benda. Saya ingat saya pernah kisahkan berkenaan ada orang tanya kenapa kat Perlis solat tarawih buat 8 rakaat saja. Saya kata sebenarnya masjid ikut masjid lah, nak buat 11 ke nak buat 20, 23, nak buat 23 ke nak buat 11 ke ikut suka lah. Saya kata, tapi saya ceritakan sebab-sebab dia. Dia dengar macam tu, dia pun rasa macam betul ya, tak terfikir macam tu. Ini masyarakat kita kebanyakannya macam tu. Okey, dia jahil. Sebab tu tuanku raja dalam 7 amanat ada ni. Oh tak ada. Yang 7 amanat tuanku tu, apa di antara amanat dia? Supaya pekerja-pekerja kerajaan yang bekerja di Perlis ni paling kurang pun dia tahu kenapa kat Perlis ni ada amalan yang lain sikit. Paling kurang, saya suka perkataan tuanku, paling kurang dia tahu. Sebab apa? Sebab kalau dia tahu, dia sendiri tak nak buat pun, paling kurang dia tak bergaduh dan dihormat. Oh, orang ni dia buat sebab ada dalil dia, macam tu. Ada hadis dia. Walaupun saya cenderung pada Syafi'iyah juga, tapi tak apalah, dia buat tu tak boleh lah nak gaduh sebab dia buat ada hadis juga. Jangan kata dia salah. Itu pun cukup. Okey? Kalau kita kata sampai tak ikut pun, tara tu pun cantik sangat dah kita tahu. Itu sebab tu dia kata pastikan orang tu dia buat dia sebab jahil ataupun dia sebab degil. Yang ni kena tanya dulu, kena tengok dulu. Yang ketiga dia kata memberi peringatan, nasihat serta menakutkannya dengan kemurkaan dan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini sebahagian daripada sunnah. Yang keempat, memberikan amaran keras dengan kata-kata yang kasar apabila didapati tiada kesan dari peringatan dan nasihat yang telah diberikan. Yang ni sekali lagi saya sebut, ini ulul amri lah, bukan kita lah. Maksudnya kalau tuan ni tak berubah juga, kami terpaksa ambil tindakan mahkamah lah. Itu kasar lah. Okey, bukan kasar dan keras tu maksudnya tuan tak buat ni, maknanya tuan ni otak lembu. Jangan macam tu. Tak, jangan sebut macam tu. Kita kata umpamanya kata kita akan ambil tindakan mahkamah lah sebab yang ni dah melanggar enactment negeri, undang-undang, kita terpaksa masuk mahkamah bicarakan. Ugut sikit macam tu. Boleh tak? Boleh. Tapi untuk ulul amri, bukan kita lah. Kalau saya sebut masuk mahkamah, saya nak upah lawyer mana? Mana tahu macam tu. Yang ni untuk ulul amri. Ada dia punya kebolehan buat macam tu. Yang kelima dia kata, mencegah dengan tangan sekiranya berpulang untuk mengerjakannya, seperti memecahkan botol arak atau memisahkan majlis bid'ah, disyaratkan dilakukan kadar keperluan dan tidak melampaui batas. Yang ni macam saya cakap tadi, kalau di bawah orang yang di bawah penguasaan kita, kita ada kemampuan buat macam tu, boleh, tidak ada masalah. Bukan anak kita, saya tak suka benda sebut benda macam ni, tapi kalau anak seseorang tu buat perkara maksiat depan dia, dia nak hukum anak dia, boleh tak? Boleh lah kita kata. Umar radhiyallahu an pun pernah menghukum anak dia. Ibnu Katsir mengisahkan anak dia Abdul Rahman. Anak dia ni ramai. Salah satunya yang terkenalnya Abdullah lah kita tahu. Anak dia Abdul Rahman pada zaman pemerintahan dia di Mesir, masa tu di bawah penguasaan Amr bin Al-As radhiyallahu an, anak dia minum nabiz. Apa dia nabiz? Nabiz ni arak yang diperbuat daripada kurma. Kalau kita kata khamar tu arak yang diperbuat daripada anggur. Jadi anak dia ni bukan sebab saya nak minum arak, nak langgar Tuhan, bukan. Dia ingatkan khamar tak boleh, nabiz boleh. Kes dia macam tu. Maka dia minum tu sampai berita tu, lalu Amr bin Al-As pun sebat anak dia. Dia kata hantar anak dia balik ke Madinah, dia tambah sebatan anak dia. Ramai ulama cuba tafsirkan perbuatan Umar ni, tapi saya suka pandangan Ibnu Katsir. Yang mana Ibnu Katsir kata yang Amr sebut tu, sebat tu, itu hukuman pemerintah. Tetapi bila Umar sampai kat Madinah, dia tibai, dia sebat lagi anak dia, itu hukuman ayah kepada anak dia. Boleh tak buat macam tu kalau ada kemampuan? Boleh. Termasuk juga dengan anak kita. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat sampai situ dulu, kita bagi ruang takzan insyaAllah.
Baik, wallahu taala alam. Saya kira tak sempat agak habis malam ni pengurusi. InsyaAllah kita akan habiskan minggu depan lah. InsyaAllah kita cuba habiskan minggu depan. Dan kalau minggu depan sempat habis, saya akan masuk terus buku syarah kitab tauhid ni insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Bagi siapa yang ada tempah buku ni dengan saya, tak silap saya ada 7 set. Pihak kedai beritahu stok dia dah habis. Sebab yang saya beli ni stok last sekali. Jadi mereka cuba bawa daripada Kuala Lumpur pun dah habis. Jadi dia tengah import daripada Indonesia sendiri. Jadi ambil masa sikit lah. Dia kata dia jangkakan dalam sebulan, mungkin cepat sikit, tapi dalam sebulan kot. Wallahu ta'ala alam. Okey, baik. Ada sebarang soalan sebelum kita bangkit solat? Baik, kalau tak ada, wallahu alam, saya serahkan kembali pada tuan pengurusi kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.